Okey, ini sekarang kita tengok pula macam mana nak analisis ataupun memperolehkan graf bagi gerakan hal laju, graf hal laju lawan masa. Jadi kita tengok daripada maklumat ini, baca soalan. Sebuah lori memulakan perjalanan di titik A selepas 30 saat. So selepas 30 saat lori tersebut sampai ke B dan mempunyai kelajuan 20. So bermakna dia memulakan perjalanan, bermakna dia hal laju awalnya adalah kosong. So graf kita akan bermula daripada titik koordinat 0, 0. Okey, so dia kata dalam masa 30 saat. So dalam masa 30 saat ni hal laju ni adalah 20. So koordinat dia hal laju adalah 20. Maka kita tahu ini yang dimaksudkan dengan masa 30 hal lajunya adalah 20. Okey. So ayat yang berikutnya, lori tersebut bergerak dengan hal laju 20 meter saat selama 10 saat. Okey, maksudnya selepas dia dah mencapai hal laju itu, dia akan laju 20, dia akan kekalkan keadaan gerakannya dengan hal laju yang seragam di sini. Lori tersebut bergerak dengan laju 20 selama 10 saat lagi. Maksudnya daripada saat yang ke-30 sehingga ke saat yang ke-40 dia akan mula bergerak dengan laju 20. So maksudnya dia kekal dengan kelajuannya, iaitu kelajuannya 20 selama 10 saat lagi. Kemudian lori itu tersebut memecut. Kemudian dah laju dia capai 20, maintain kelajuan 20, dia pecut selama 15 saat sehingga mencapai hal laju 30. So dalam tambahan 15 saat lagi, bermakna dari saat ke-40 sehinggalah 15 saat lagi adalah pada saat ke 55 dia akan mencapai hal laju 30. So jadi kita plotkan graf. So daripada saat yang ke-40 hingga ke saat ke-55, maka kelajuannya adalah di sini. Okey. So kelajuannya adalah di sini. 30 pada saat yang ke sini 55. Okay. Itu maksud ayat yang berikut sampai sini. Selepas 10 saat bergerak dengan hal laju 30, maksudnya dia bergerak pula 10 saat lagi tapi dengan kelajuan 30 saja. Maksudnya dia mengekalkan hal lajunya bagi tempoh 10 saat lagi, iaitu dari saat yang ke-55 sehingga ke yang ke-65 di sini. Okey, 65. 55 masa di sini dengan 65 di sini. So dari tempoh 10 saat mengekalkan hal laju 30. Selepas dia bergerak 10 saat dengan laju 30 ni, dia tekan brake. Menekan brake menyebabkan lori berhenti. Maksudnya hal laju sifar sepenuhnya di C sepaling besar. Maksudnya dia nak daripada hal laju 30 nak mencapai hal laju kosong yang ambil masa 5 saat. Okey, so jadi daripada hal laju 30 di sini pada saat ke dia 65 dia ambil masa 5 saat untuk break, iaitu 5 saat daripada 65 hingga 70, maka graf dia akan turun macam ni. Okay. So kita plotkan dia punya graf macam tu. Okay. So jadi kita dah dapat graf gerakan sampai dia yang pecut dan sehinggalah dia berhenti. Selepas dia berhenti sampai di C, dia akan patah balik. Dia mula patah balik. Selepas berhenti selama 10 saat, dia berhenti pula 10 saat. Dia tak terus jalan, dia berhenti dulu 10 saat. Di graf dia akan mula mendata hal laju dia kosong tu kekal. Ini menunjukkan dia berhenti selama 10 saat, iaitu 70 hingga 80. Saat ke 70 hingga saat 80. Okay, seterusnya pemandu memusingkan lori dan memandu ke arah permulaan dia patah balik. Bila objek berpatah balik, maka hal laju dia bukan lagi positif tapi hal laju bernilai negatif. Dia patah balik dalam masa 20 saat. Daripada 80 dia bergerak daripada hal laju saat 80 atau hal laju sifar, dia akan mencapai hal laju 10 dalam masa 20 saat. Maksudnya saat 80 hinggalah saat 100. Okey, so dia akan mencapai hal laju
di sini 10 atau negatif 10 sebab dia patah balik. So ini pada saat yang ke 100 atau tempoh masa 20 saat ini. So ini kita dapat plotkan graf bagi gerakan berdasarkan soalan. Okay. So sekarang kita tengok macam mana kita nak dapatkan maklumat daripada graf. So kita tahu kalau kita tafsirkan graf, kita akan nampak gerakan objek di peringkat awal ni adalah pecutan. Ini adalah hal laju yang sama sepanjang masa. Ini adalah hal laju seragam. Kemudian 40 hingga 55 saat juga pecutan. Kemudian 55 hingga 65 saat adalah hal laju seragam. Dan di sini dia nyah pecutan atau hal laju berkurang. Di sini 70 hingga 80 saat. Saat 70 hingga saat ke 80 dia mula berhenti dan rehat selama 10 saat. Kemudian dia mula berbatah balik dan mencapai hal laju negatif 10 dengan hal laju 10 dalam masa tempoh 20 saat atau pada saat ke 100. So jadi kita cari maklumat-maklumat ni berdasarkan soalan. Pecutan dari 0 hingga 30 saat. So dari kawasan ni lah ada pecutan, maka kita tahu pecutan bersamaan dengan cerun. Untuk graf hal laju lawan masa, cerunnya adalah pecutan. Maka di sini kita cari nilai cerun. Okey. So kita cari nilai cerun. So di sini kita plotkan dia punya gambaran Dia punya gambaran. Okey, ini adalah kedudukan bagi graf-graf ni. Okey. So pada saat yang ke-55 di situ. Pada saat 65. Kita tahu cerun. So kita cari cerun dari saat 0 hingga saat yang ke-30. Maka kita cuba dapatkan nilai bagi paksi Y dan paksi X. Mana paksi Y nya adalah 20. Maka pecutan adalah bersama dengan cerun. Cerun adalah paksi Y di sini adalah panjang titik ni hingga titik ni. Maka di sini membentuk segitiga. Kita ambil paksi Y iaitu 20 bagi paksi X 30. Maka kita dapat 0.67. So unit bagi pecutan adalah ms negatif 2. Dari saat 30 hingga ke 40. 30 hingga 40 kita tahu objek bergerak dengan hal laju yang sama iaitu 20 meter saat. Maka tidak ada perubahan hal laju. Maka A atau pecutan dia adalah sifar. Kita tengok pula bagi 40 hingga 55. 40 hingga 55 saat. Sini ada pecutan. So, jadi kita plotkan, binakan dia punya graf, dia punya segitiga yang dibentuk oleh dua titik ni. Okey. Ini A, ini B. Ini C, ini D. E, F, G, ini titik H. Jadi kita akan tengok pada 40 hingga 55, C hingga D, maka kita plotkan bentukan segitiga yang melibatkan ni saja, dari C hingga D saja. So kita tak boleh ambil dari atas ke bawah, kita ambil pada bahagian ni saja. Untuk C hingga D, segitiganya adalah yang ini. Maka kita ambil paksi Y dia yang ini. Iaitu dari 30 hingga 20, maka panjang ni hanyalah 10. Okey, tapi C hingga D bagi paksi X dia, paksi masa dia adalah dari 40, C hingga D adalah 55. Jadi masanya adalah 15 saat. So maka cerun dia adalah A, pecutan adalah cerun adalah
10 bahagi 15. So kita dapat 0.67. ms negatif 2. Kemudian kita tengok D hingga E, iaitu pecutan dari 55 saat ke 55 hingga saat 65. 55 di sini hingga 65 di sini. So maka tak ada cerun, maka A dia sama dengan 0. Pecutan dari 65 hingga 70. Dari 65 di sini E hingga F 70. So ini cerun ini positif, CD positif, AB positif, tapi EF dia halaju dia berkurang. Daripada 30 dia jadi kosong, itu halaju kurang atau nyah pecutan, maka nilai dia adalah negatif. So segitiga yang bentuk EF ni adalah yang ini. Okay, segitiga yang ini. So segitiga yang berwarna hijau ni. Jadi yang bentuk segitiga warna hijau ni, kita tengok paksi Y nya adalah paksinya adalah 30 ni, panjang ni adalah 30. Okey, panjang ni adalah 30 ni. Paksi tegak ni adalah 30. Tapak ni atau masanya adalah 65 hingga 70 atau 5 saat. Itu hal lajunya daripada 30 menjadi 0 dalam tempoh 5 saat. Jadi kita kirakan pecutan ni adalah A sama dengan 30, tapi bernilai negatif, cerunnya bernilai negatif 30 bagi 5. So kita dapat negatif 6. Dan FG atau 70 hingga 80 saat, FG A ni adalah bernilai kosong, 0. Dan GH okay, GH juga bernilai negatif. Okay, walaupun ini GH adalah pecutan, sebenarnya halaju dia 0 jadi 10. Okay, dia pecutan, sepatutnya pecutan bernilai negatif, tetapi bagi pecutan dalam arah yang berarah halaju negatif, pecutan dalam arah halaju negatif, maksudnya kalau ke kanan tadi kita halajunya positif, halaju ke kiri adalah negatif. Okay. Kalaupun dia pecut tapi dalam arah negatif, dalam arah halaju negatif, maka pecutan dia A dia akan bernilai negatif sebab dia berpecut dalam arah kiri. So, jadi sebab tu kita tengok graf dia akan bernilai negatif, condong ke bawah. So, jadi kita kirakan dia punya cerun. So GH, kita ambilkan GH. So dapatkan paksi Y ni dan paksi X. So paksi Y di sini adalah 10 atau negatif 10. Masanya adalah 80 hingga 100. Ini adalah 20. So negatif 10 bahagi paksi Y bahagi paksi X. Negatif 10 bahagi 20. So A sama dengan negatif 10 bahagi 20. So kita dapat negatif 0.5. Okay. So jadi selesai untuk bahagian pengeraan pecutan. Sekarang tengok macam mana nak kira jumlah jarak dan jumlah sasaran. Okay, dalam soalan bab graf halaju lawan masa, objek ini bergerak dalam arah kanan, A pergi ke C, sehingga dari A hingga ke C sampai sini, dan ke titik F. G ni dia berhenti, kemudian dia patah balik. So ini menunjukkan arah objek pergi. So bagi hal laju lawan masa, untuk dapatkan berapa jarak objek bergerak, berapa jarak, so jarak kita dapatkan bersamaan dengan luas di bawah graf. So macam mana dapat luas di bawah graf? So kalau kita nak pergerakan hal laju bertambah dari A ke B, kalau A ke B saja, berapa jarak dipecut dari kosong sampai mencapai hal laju 20, maka kita carilah luas di bawah AB, iaitu yang membentuk segitiga ni. Ini segitiga ni untuk pergerakan AB saja, tetapi soalan ni dia nak berapa jarak keseluruhan. Maka jarak keseluruhan objek itu mula-mula bergerak dengan pecutan, kemudian melaju seragam masih dalam arah yang sama kanan,
kemudian dia pecut lagi, kemudian masih lagi arah yang sama, kemudian dia halaju seragam, kemudian dia nyah pecut. So semua A, B, C, D, E hingga F ini masih lagi dalam pergerakan yang ke arah sama, iaitu ke kanan. So andaikan permulaan dia ke arah kanan, maka semua ni dalam arah kanan. Okay. Jadi yang dalam arah kiri adalah dari G ke H. Okay. Dari arah kanan, maka kita jumlahkan keseluruhan luas, maka kita akan dapatlah berapa jarak yang dia bergerak dalam arah kanan. Itu arah dia pergi. Okay, macam mana nak kira? So kita kirakan dia punya luas. Okay, dia punya luas. Okay, ini luas nombor 1. Luas warna hijau ni adalah luas segitiga. Okay, ini luas segitiga. Ini luas segitiga. Okay, tak layan lorek semula. Okay, yang warna hijau. Kemudian luas segi 4. Yang warna kuning ni. Kemudian warna biru. Yang ini kita boleh ambil luas trapezium. Ni di antara C dengan D. Di bawah graf CD ni, dia membentuk satu bentuk trapezium. Tapi kalau ada masalah untuk guna rumus sebenarnya, kita boleh pecahkan kepada dua. Iaitu di sini dia membentuk segitiga. Segi 4. Tapi yang di atas ni dia membentuk segitiga. Okey, segitiga. So segitiga, segi 4. Okey. Dan yang berikutnya adalah luas ni, bentuk segi 4. DE adalah bentuk segi 4 dan EF membentuk segitiga balik. So jadi okey. So jadi kita gunakan luas ni, itulah cara kita nak dapatkan jarak. Okay, kita kira satu-satu. Macam mana nak kira luas bagi segitiga ni? So kita tahu luas segitiga adalah 1/2 darab tapak darab tinggi. Tingginya adalah 20. So kita akan dapat luas segitiga bagi AB. So kita dapat bersamaan dengan 60. 60 ke 600 600. 600. Separuh daripada ni 10 ke 300. 300. Okey. So kita dapat ni keluasan segitiga ini adalah 300 meter. Bagi BC pula membentuk segi 4, di mana tapak di sini BC adalah 10. Di sini adalah 10 lebar tapak. Tinggi ini adalah 20. So 20 kali 10. So keluasan inilah 200. Dan seterusnya adalah yang membentuk segitiga di sini. Di sini. Segi 4 dulu. Segi 4 iaitu tapak ni adalah 10. Ni 40 jadi 50 jadi 55. So tapak ni adalah 15. Tinggi dia sehingga C saja. Ini saja. So tinggi ni adalah sini 20. 20 kali 15. So jadi keluasan segi 4 yang bawah ni hanyalah 300. 15 tapak kali 20. Itu 300. Luas segitiga yang atas. Luas segitiga yang atas ni adalah tapaknya adalah 15. Tinggi dia. Ini segitiga ni. Okey, tingginya adalah tapak dia adalah 15. Tingginya adalah daripada 20. Ni 20 hingga 30. Sini. Sama dengan ni iaitu 10. Okey, so di 5 kali 75. So ni 2, ini 5. 5 kali 15 70.
375. Jadi kita tahu ni 300, 200, 375. Dan yang dua yang terakhir, yang ini daripada 55 saat sehingga 65 saat. Ni untuk segitiga. Segi empat untuk segi empat ni adalah 10, tapak dia ni adalah 10. Tingginya adalah 30. Okey, tinggi ni adalah 30. 30 kali 10. So jadi dalam ni adalah 300. Dan yang terakhir, segitiga last yang hijau ni adalah 1/2 daripada tapak, daripada 65 hingga 70, tapaknya adalah 5, tingginya adalah 30. Tingginya adalah 30. Maka kita dapat 15 kali 5, 70, 75. Jadi dari titik A, dia akan bergerak dengan laju bertambah, kemudian laju seragam, masih lagi dalam arah yang sama, kemudian pecut lagi, lepas tu laju seragam lagi, kemudian dia break. So, menunjukkan pergerakan dia. Kalau dikatakan titik A, sini dia laju bertambah, kemudian titik B, pergi ke titik C, dia laju seragam, kemudian pergi ke titik D, pergi ke titik C, C pergi ke titik D, C ke titik D ni laju bertambah. Dia akan capai bertambah sini, kemudian dia maintain laju atau laju yang seragam ke titik E, seragam, dan ke titik F dia akan bergerak dengan nyah pecut, laju berkurang. Walaupun kesemua pergerakan ini dia bergerak dengan dalam arah yang sama, cuma cara pergerakan dia yang berbeza, masih lagi dalam arah yang sama. So dia mana A hingga B ada luas dari A hingga B adalah 300 meter, BC adalah 200 meter, DE adalah D hingga E, C hingga D, C hingga D 300 bawah campur yang atas 75, maka 375. EF 300, DE adalah 300, EF adalah 75. So jadi kat sini kita tahu pergerakannya, objek bergerak dengan jumlah jarak yang dia gerak adalah pergi saja adalah bersama dengan luas ini, iaitu 300 plus 200 plus 375 plus 300 plus 75. Ini adalah pergerakan objek itu pergi. Dan objek yang balik, kita cari luas di bawah ni. Jarak di berpatah balik bersama dengan luas di bawah graf. So macam mana nak cari luas di bawah graf ini? Ini adalah bagi proses di berpatah balik. Berapa meter di berpatah balik, so cari luas di bawah graf. Okay, yang di bawah. Yang atas ni adalah dia bergerak ke kanan, yang bawah graf luas ni adalah jarak dia bergerak ke kiri. Okay. So berapa dia bergerak ke kanan dan ke kiri? Tengok luas ni. Macam mana luas ni? 1/2 jarak tapak 80 hingga 100, jadi 20. Berapa tinggi dia ni? Segitiga ni. So ini adalah 10. So kita akan dapat 10 dapat 100 meter. So jadi dia berpatah balik sejauh 100 meter. So kalau soalan tanya berapa jarak yang dilalu, jarak adalah kuantiti skala, maka kita abaikan arah, maka kita ambil jumlah laluan. Semua jumlah laluan, iaitu dia pergi ke kanan, dia pergi sejauh 3, 2, 3, 7, 5, 375. So jumlahkan dia, kita akan dapat 6. Okay, 300 tambah 200, 500, 500, 675. 675 campur dengan kalkulator. 300
Okey, 300 tambah 200 tambah 375 tambah 300 tambah 75. Itu yang pergi, tambah lagi 100 yang dipatah balik. So jadi 135 50. So jadi yang ni pergi dan balik adalah 13550. Ini adalah jumlah jarak. Okey, jarak. Iaitu jumlah di kawasan luas atas campur dengan jumlah bawah. Bagi soalan berikutnya iaitu sesaran. Sesaran pula adalah titik awal ke titik akhir. Ini titik akhir. Titik awal dia pergi 1350, dia patah balik 100. Jadi yang baki dari titik awal ke titik akhir dari sini ke sini lah. Okey, iaitu 1250. Okey, titik awal ke titik akhir, atau kita boleh buat pengiraan penambahan vektor, iaitu ke kanan semua adalah 1350, iaitu jumlah samalah 300 tambah 200 375 375 jumlah luas atas, tapi kita kena tambah juga jumlah yang kat bawah. Tetapi inilah sesaran, maka sesaran yang patah balik dia bernilai negatif. Kita kena kira arah dia dan kita tunjukkan pada tanda negatif, maka dia akan dapat 12550 meter. So maka minta maaf yang pergi sini bukan 125, 11 tadi, salah kira ni. Okey, yang 1350 ni pergi dan balik. Yang pergi saja adalah 1150. Okey, 1250 pergi saja 1250. Okey, 1250 dan balik. Lagi silap kat sini. Okey, dia pergi tadi, yang ini saja dia pergi adalah jumlah ni 1250, dan dia patah balik. Itu tak kalkulator tadi, tak ingat kalkulator. Jumlahkan balik lah 300 tambah 200 tambah 375 tambah 300 tambah 75. So ini adalah dia pergi saja. Okey, 1250. Okey, pergi saja 1250 dan dia patah balik lagi 100, maka jumlahnya adalah 1350. Itu adalah jarak, iaitu pergi dan balik. Okey, jadi kita tahu dia pergi adalah 1250. Kalau pergi adalah 1250, dia balik lagi 1250 tambah dengan yang dia balik negatif 100 meter, maka kita dapat 1150 meter. Okey, itu yang betul. Okey, so itu saja.